Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abdika wa rasul. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah atas nikmat serta limpahan kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Berkat pada malam ini, insya-Allah akhirnya kita dapat berkumpul ataupun kita dapat berhimpun untuk memasuki sesi yang ke-13, iaitu berkaitan dengan pengajian Muqaddimah Al-Hadramiyah yang mana kita nak bincangkan, dan kita sudah pun berada di penghujung fiqh Ramadan ataupun berkaitan dengan fiqh puasa, iaitu kita akan masuk bab kitabul i'tikaf. So i'tikaf ni adalah satu amalan yang sangat terpuji, yang mana disebutkan bahawa sunnatun muakkadatun, ya, sunnat yang sangat dituntut, iaitu dalam keadaan kita mendapatkan ganjaran pahala hanya duduk beriktikaf, yang mana kita duduk sama-sama mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan Syariman, daripada Singapura ke? Ya, ni Stormtrooper. Ya, ini kita penghujung kuliah fiqh puasa ni, kitab Muqaddimah Hadramiyah, kita ada wajah baru. Sekarang ni saya pun dah belajar teknik ataupun teknologi OBS Studio. Biasa nampak muka saya saja, tapi termasuk dengan nota sekali disediakan, iaitu matan bahasa Arab dan begitu juga terjemahannya sekali. Maksudnya dah penghujung ni lah barulah saya tahu tentang cara nak guna. Yang setelah saya belajar, alhamdulillah dapat kita manfaatkan, iaitu bab i'tikaf ni sangat penting. Kenapa dia penting? Sebab dia berkait rapat dengan Ramadan itu sendiri. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Sayyidah Aisyah mengatakan, Nabi pada 10 malam terakhir, Nabi ikat kain. Iaitu 10 malam terakhir tu Nabi tidak berjima dengan isteri baginda. Maksudnya 10 hari malam tu Nabi tidur dekat masjid. Dan begitu juga isteri-isteri Nabi SAW pun sama juga, tidak mengerjakan hubungan seksual suami isteri. Pasal apa? Sebab menumpukan pada ibadah siang dan malam. Siang dan malam, iaitu beriktikaf malam dan siang. Cuma kita dekat Malaysia ni, kita beriktikaf si malam sajalah. Tak apalah, janji ada. Ya, tapi kalau 10 malam terakhir dekat negara-negara Arab ni, tuan-tuan, mereka ni beriktikaf dekat masjid. Sambil itu mereka yang bekerja makan gaji, mereka cuti 10 hari. Cuti 10 hari dekat Mesir tu. Pasal apa mereka nak beriktikaf dekat masjid? Tidur lah. Tidur lelaki perempuan. Kat perempuan ada tempatnya, lelaki ada. Ya, jadi makan kat situ, minum kat situ, tandas kat situ, semua sekali lah. Jadi mereka tak keluar selama 10 hari tu, buat pakaian, mandi, sebagainya. Balik pun ada emergency saja. Cuma mungkin cara macam tu ataupun teknik yang macam ni tidak berapa terkenal lah, ataupun tidak berapa terbiasa dekat tempat kita ni. Tapi lebih kepada kita malam saja. So malam kita pergi iktikaf dan besoknya kita pergi kerja. Tu malam datang balik, lepas tu iktikaf seperti biasa, bangun qiyamul lail dan seumpamanya. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting ada iktikaf. Yang penting ada ibadah tu bagus. Ada dari segi sudut untuk kita menghidupkan malam 10 malam terakhir dengan iktikaf dan beribadah dan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Ya. Baik, pada masa yang lalu sudah saya bentangkan tentang
definisi apakah yang dimaksudkan dengan i'tikaf itu. Yang dimaksudkan dengan i'tikaf itu iaitu al-lubthu, iaitu menetap. Menetap iaitu duduk lama. Al-lubthu ni dia punya lawannya al-murur. Maksudnya menetap dan melintas. Maksudnya singgah. Dia bukan singgah tapi dia duduk menetap. Kalau kita duduk dalam masjid, kita duduk sekejap. Bukan kita sekadar singgah ambil barang kita keluar. Itu dari segi sudut i'tikaf. Dari segi bahasanya lah. Manakala dari segi sudut syariatnya ataupun syaraknya, iaitu lubthun makhsusun min syakhsin makhsus fi makanin makhsus wahwa min asy-syara'il qadimah. Iaitu dari segi syarak pula definisinya ialah iaitu menetap secara khusus, iaitu menetap dalam erti kata ibadah, bukan menetap untuk kita tidur ke untuk kita berehat ataupun, tapi kita menetap di dalam menetap sebagai atas dasar ibadah, tujuan khusus. Min syakhsin makhsus, iaitu daripada individu yang khusus. Individu yang khusus apa? Dia cukup dengan syarat dia. Muslim, berakal, suci daripada haid dan nifas, dan begitu juga yang seterusnya. Dan fi makanin makhsus, pada tempat yang khusus. Maksudnya ibadah i'tikaf ni mesti tempat yang khusus. Dia tidak boleh sebarangan tempat. Contoh kalau kita nak pergi i'tikaf dekat bilik kita, tak ada. Dia kena masjid ataupun yang sama setarafnya dengan masjid seperti surau dan sebagainya. Tak boleh kalau kita nak beriktikaf dekat rumah kawan kita, tak ada. Dia tempat yang khusus. Wahwa minasyara'il qadimah, dan ia merupakan syariat-syariat yang dahulu kala, iaitu zaman umat-umat terdahulu pun mereka pun terkenal dengan ibadah i'tikaf, iaitu umat Nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk dalam perbincangan ini disebutkan huwa sunnah kitabul i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid darain. Huwa sunnatun muakkadatun. Yani ai al-i'tikafu sunnatun muakkadah. Iaitu i'tikaf itu adalah sunat muakkad. Kita baca matan dululah. Wa sunnatun muakkadatun wa syurutuhu sab'atun al-islamu wal aqlu wan naqa'u 'anil haidhi wan nifasi wa alla yakuna junuban wa ay yalbatha fawqa qadri tama'ninah fawqa qadri tuma'ninati as-salati wa ay yakuna fil masjidi wal jami'u aula. Baik, kita baca terjemahan dia. Di sini dia kata kitab i'tikaf. Kitab i'tikaf, i'tikaf itu adalah sunat muakkad. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Pasal apa? Dia ni boleh dikatakan tidak dikhususkan. La yukhtassu biwaqtin. I'tikaf ini tidak dikhususkan pada waktu yang tertentu. Dia tidak terkhususkan pada waktu-waktu yang tertentu. Pasal apa? Sebab dia adalah secara mutlak. Tetapi lebih afdal, yang sangat-sangat dituntut, iaitu 10 malam terakhir daripada Ramadan. Seperti mana kita sebutkan dalam perbincangan yang tadi, iaitu Nabi SAW mengambil berat tentang i'tikaf 10 malam terakhir. Nampak tu? Baik. Dia sunat muakkad, maksud sunat yang sangat dituntut, terutama pada 10 malam terakhir. Maksudnya pahalanya sangat besar. Kalau sebut tentang sunat muakkad ni, dia hampir-hampir kepada wajib. Tapi tak jatuh wajib. Hampir-hampir kepada wajib. Dia ada sunat dan ada sunat muakkad dan jatuh wajib. Nampak tu? Sunat ni ada dua kategori, sunat biasa dan ada sunat muakkad, ataupun sunat muakkad ni dinamakan sebagai sunnah rawatib. Yang mana disebutkan sunat muakkad ni, macam mana ulama meletakkan i'tikaf ni sebagai sunat muakkad, yang mana boleh dikatakan Nabi SAW pada 10 malam terakhir Nabi tak pernah tinggalkan. Secara konsisten Nabi berpuasa 9 tahun dekat Madinah. Boleh dikatakan secara konsisten Nabi SAW tidak pernah meninggalkan ibadah i'tikaf itu sendiri. Jadi sebab tu ulama kata Nabi sangat mengambil berat, maka dinamakan sunat muakkad. Begitu juga solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib macam mana? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak, dan tambah lagi 2 rakaat selepas Jumaat. Ini dinamakan salat sunat rawatib, yang mana ulama kata Nabi sangat ambil berat.
Ya, para sahabat kata, pada isteri Nabi kata, inilah solat yang Nabi ambil berat, kalau tertinggal pun Nabi qada balik. Macam tu sekali. Kalau Nabi tertinggal, Nabi qada balik. Contoh, Nabi pernah tertinggal ataupun tak sempat nak lakukan salat sunat ba'diyah zuhur disebabkan kesibukan melayari tetamu daripada kabilah-kabilah yang datang daripada jauh nak bertemu dengan Nabi SAW, nak tahu tentang Islam. Maka Nabi tak sempat nak buat ba'diyah zuhur. Nabi qada selepas salat asar. Macam tu sekali, ya. Manakala salat sunat bukan rawatib seperti 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum Allahumma salli ala Muhammad, 2 rakaat sebelum isyak, 2 rakaat sebelum Jumaat. Nah, ini tidak dinamakan salat sunat rawatib, yang mana kadang-kadang Nabi buat dan kadang-kadang Nabi tinggalkan, ya. Baik. Jadi kita tahu, dan sunat iktikaf ni sangat-sangat dituntut. Bila-bila masa saja, ya. Kalau boleh, kalau kita nak pergi sembahyang berjemaah, kalau boleh datang awal sebelum azan. Pasal apa? Kita nak dapatkan pahala iktikaf tu. Tapi kalau kita, sebab apa? Kita tak awal, lagi lama, lagi besar pahalanya. Nanti kita akan bincangkan, boleh tak kalau kita niat iktikaf dekat surau-surau, dekat pejabat saya. Itu nanti kita bincangkan nanti untuk penjelasan. Tempat manakah yang paling layak kalau kita nak nobatkan sebagai, kalau kita duduk dengan niat iktikaf, maka ia mendapat pahala. Ya. Baik. Jadi, walaupun sekejap, jadilah. Jangan kita mengambil kesempatan, tak apalah, tak masuk, nanti dah dekat qamat baru datang. Kalau boleh sebelum azan datang. Pasal apa? Pahala iktikaf tu berjalan setiap saat dan setiap detik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat-syaratnya ada 7. Seperti disebutkan, syarat-syaratnya ada 7, maksudnya syarat sah. Syarat sah iaitu mestilah dia ini memenuhi ke-7 syarat ini. Kalau tak memenuhi ke-7 syarat ini, maka dia punya iktikafnya tidak sah. Yang pertama apa? Islam. Dia mestilah beragama Islam. Iaitu fala yasihhu min kafirin, tidak sah ibadah iktikaf itu seseorang yang kafir. Li tawaqqufihi 'ala niyyah. Pasal apa? Sebab Islam itu adalah syarat untuk mendapatkan niat. Syarat sah ibadah itu mesti dengan niat. Dan iktikaf itu adalah ibadat. Dan iktikaf itu memerlukan kepada niat. Sebab itu kalau kita masuk dalam surau ke, kita masuk surau Jumaat ke, kita masuk dalam masjid, dia tulis nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kasih peringat dekat kita. Kasih peringat kat kita supaya kita nampak tu kita iktikaf. Supaya apa? Duduk kita di dalam masjid ataupun surau tidaklah sia-sia. Jadi niat itu sah ataupun tidak, pertama dia mesti Islam. Kalau dia bukan Islam, kalaulah dia niat macam mana sekalipun, maka tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga macam puasa, dia bukan Islam, dia berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga. Ya, mungkin dari segi kesihatan dapat turunkan berat badan, tapi pahala sama sekali dia tidak akan dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan baginya. Baik, kedua adalah berakal. Berakal ni maksudnya sama juga macam ibadah lain, puasa, solat dan sebagainya. Ya, ini untuk mendapat keabsahan supaya ibadah iktikaf itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berakal ni, saya ulang balik, seperti mana syarat yang kita sebutkan pada ibadah puasa. Tu berakal maksudnya akal yang normal. Sama ada dia ini siuman, iaitu memang mereka ini kalau ikut dari segi sudut adat masyarakat, uruf masyarakat, dia ini normal. Boleh berfikiran seperti orang dewasa, sesuai dengan umurnya, ya, boleh membezakan yang baik dan buruk. Manakala yang tidak siuman, sama ada tidak siuman secara semula jadi ataupun tidak siuman disebabkan ada faktor yang lain. Tidak siuman disebabkan faktor semula jadi seperti autism yang kronik. Autism kan yang dia tak boleh tumpu kan, dia macam dengan dunia dia, Down syndrome, manakala tidak siuman yang disebabkan Allahumma salli ala Muhammad, semula jadi dia disebabkan faktor lain, contoh depression, kena buang kerja, ya, ataupun disebabkan kehilangan keluarga dan sebagainya, wal iyadzu billah, maka ini menyebabkan dia gila. Ini kalau dia beriktikaf, walaupun dia duduk 10 tahun dalam masjid pun tidak sah dia punya ibadah. Sebab apa? Antara syarat sah beribadah itu mestilah berakal. Ya. Baik. Sama juga disebutkan dalam syarahnya, fala yasihhu min majnunin wa mughma alaihi wa sakran. Maka tidak sah iktikaf bagi orang yang gila. Tidak sah bagi orang yang pengsan. Orang yang pengsan kita masuk dalam masjid, dia tak boleh. Sebab apa? Orang pengsan macam mana nak niat? Begitu juga orang mabuk, dia minum arak, dia masuk masjid, dia tidur. Atau dia makan ubat, dia mabuk.
mabuk ni mamai, ataupun stone kena apa ni dadah dan sebagainya. Dia nampak masjid, aku masuk masjid lah, dia nak tidur. Dia tidur dalam dewan masjid. Ya, duduk lama macam mana sekalipun, maka dia seolah tidak ada akal, maka tidak sah dia punya ibadah i'tikaf itu sendiri. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Manakala yang ketiga pula, suci dari haid dan nifas, iaitu mestilah orang yang beriktikaf itu, iaitu perempuan lah, tidak boleh di kalangan mereka yang berjunub, ataupun dalam keadaan kotor, sepertinya ditimpa oleh darah, bukan kotor lah, maksudnya ditimpa darah haid atau nifas. Pasal apa? Wanita haid dan nifas tidak boleh masuk ke dalam masjid. Begitu juga lelaki yang dalam keadaan berjunub. Lelaki dalam keadaan berjunub tidak boleh masuk ke dalam masjid. Pasal apa? Jelas dalam nas Nabi SAW. Wanita haid, nifas dan lelaki perempuan yang berjunub tidak boleh masuk ke dalam masjid. Bila tak boleh masuk dalam masjid, maka tak bolehlah untuk dia melaksanakan ibadah i'tikaf. Dan itu yang keempat. Yang ketiga. Yang keempat, tidak dalam keadaan berjunub. Tidak berjunub ni macam tadilah, sama juga haid dengan nifas. Cuma haid dengan nifas ni adalah spesifik orang wanita yang keluar darah. Dia tak boleh masuk selagi mana dia ini habis darah dia dan mandi wajib. Tak cukup sekadar berhenti darah dia kemudian terus masuk masjid i'tikaf. Tidak, dia kena mandi dulu. Dia kena mandi dulu barulah sah i'tikaf dia. Manakala yang berjunub ni, dia tak perlu tunggu lama-lama. Dia berjunub selepas berjunub, katakanlah selepas berjima, sama ada keluar air mani ataupun tidak, ataupun selepas dia keluar air mani, katakanlah mimpi, bangun-bangun sedar tengok kain basah, ataupun malam tadi mimpi dia sedar air mani keluar, tengok kain basah, maka dia cuma mandi, terus mandi dan terus masuk ke dalam masjid. Tak perlu tunggu-tunggu. Ini maksudnya tidak dalam keadaan berjunub. Dalam berjunub ni apa? Seperti keluarkan air mani, sama ada sengaja ataupun tidak. Dan antara lain disebabkan berjunub adalah bersetubuh, masukkan kemaluan dalam kemaluan isteri, walaupun dalam keadaan tidak keluar air mani sekalipun, walaupun berzina sekalipun, walaupun dia berjunub disebabkan homoseksual, tetap juga dikira berjunub. Dan begitu juga kalaulah dia berseks dengan binatang, waliyadzubillah, la'natullahi alaih, pun dikira berjunub juga. Dia kena mandi dulu. Bila dah mandi, barulah dia dibenarkan untuk masuk ke dalam masjid dan beriktikaf. Itu syarat yang keempat. Yang kelima, hendaklah berada di dalam masjid lebih kadar tamak-ninah. Mestilah dalam kadar tamak-ninah. Maksudnya dia masuk ke masjid dalam kadar tamak-ninah. Apakah kadar tamak-ninah menurut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i? Iaitu dengan bacaan subhanallah. Dia duduk situ, masuk masjid kejap, niat subhanallah. Ada orang jalan kaki, dia nampak masjid, berhenti kejap lah, dia masuk kejap, subhanallah, lepas tu keluar dah. Okey, sah, dapatlah pahala sikit. Tapi kalau masuk tak sampai subhana, dia keluar dah, tidak dapat pahala, dia punya i'tikaf tidak sah. Maksudnya, yang syarat kelima ini adalah tempoh berapa lama minimum, nak dapat pahala tu. Paling minimum iaitu dengan kadar bacaan subhanallah. Nampak tu? Kalau kadar duduk sekadar masuk pintu subhana, dia keluar. Walaupun niat iktikaf dengan penuh sekalipun, tetapi tidak dikira sebagai iktikaf yang sah. Sebab apa? Tidak memenuhi tempoh yang telah ditetapkan oleh para fuqaha, paling kurang tamak-ninah menurut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik, yang keenam, hendaklah di masjid dan di masjid jami' lebih utama. Baik, dalam hal ini tuan-tuan, kalau kita sebut tentang masjid, masjid ni ada definisi lah. Kalau kita lihat dalam nota kaki, masjid jami' lebih utama. Hendaklah masjid dan masjid jami' lebih utama. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab al-Imam Asy-Syafi'i, contoh disebutkan dalam kitab Al-Um dan sebagainya, Imam Syafi'i mengatakan disunatkan beriktikaf di masjid jami'in, fi masjidin jami'in wa fi masjidin ghairi jami'in. Kalau disebutkan pada zaman Imam Syafi'i ada dua jenis masjid. Pada zaman Imam Syafi'i, masjid ni ada dua jenis. Pertama, masjid jami', dan kedua, masjid yang bukan jami'.
Ya, masjid jamek ni tuan-tuan, kita jangan ikut istilah kat Malaysia ni. Kalau kat negeri Selangor, masjid jamek dipanggil masjid daerah. Masjid Jamek Kajang, Masjid Jamek Hulu Langat, Masjid Jamek Gombak dan sebagainya. Itu masjid jamek. Tapi kalau istilah yang dimaksudkan dengan masjid jamek yang diistilahkan oleh Imam Syafi'i, yang diistilahkan oleh ulama-ulama salaf, iaitu masjid jamek bermakna masjid yang didirikan salat Jumaat. Nampak tu? Ya. Masjid jamek bermaksud masjid yang didirikan di dalamnya, ke atasnya salat Jumaat. Manakala istilah yang kedua pula di dalam kitab begitu juga dalam kitab-kitab ulama salaf, dia sebut masjidun ghairu jami'in, masjid yang bukan jamek. Ya. Masjid yang bukan jamek maksudnya apa? Masjid yang tidak didirikan salat Jumaat. Bermakna pada zaman salaf, ya, pada zaman salaf ni iaitu 300 tahun yang terawal. Kita ni dah 1400 kan, ni 300 tahun awal. Zaman Imam Syafi'i itu sudah ada dua jenis masjid, iaitu masjid Jumaat dan masjid tidak Jumaat. Macam kita lah tuan-tuan, macam kita ni ada masjid dan ada surau. Dan ada surau Jumaat dan ada surau yang tidak Jumaat. Jadi macam mana kita kata, boleh tak kalau kita nak beriktikaf di surau Jumaat? Kalau boleh surau Jumaat, bagaimana pula dengan surau biasa? Baik, kita kembali pada definisi itu balik, yang mana kalau kita lihat, hendaklah di masjid. Masjid yang disebutkan oleh para ulama ada dua jenis, masjid jamek yang mana yang didirikan setiap minggu solat Jumaat, dan ada jenis masjid yang tidak didirikan solat Jumaat tetapi hanya didirikan solat 5 waktu. Solat 5 waktu saja. Ya, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Jumaat tak ada. Jadi Imam Syafi'i kata dua-dua boleh beriktikaf. Dua-dua boleh kita nak beriktikaf. Sama ada masjid tu ada salat Jumaat dan ataupun masjid itu tidak dikira tak ada salat Jumaat. Dua-dua boleh. Dalam istilah kita ni samalah macam masjid dengan surau. Asalkan surau yang boleh kita katakan boleh kita nak beriktikaf, boleh kita nak solat tahiyatul masjid, mestilah masjid itu atau surau itu mestilah telah dinobatkan atas tanah wakaf. Mestilah bangunan itu bangunan wakaf untuk solat 5 waktu dan diwakafkan untuk beriktikaf. Jadi kalau surau itu katakanlah dekat taman tuan-tuan, katakanlah Taman Indah Permai, ada satu surau. Surau tu tanah tu memang tanah diwakafkan. Sudah didaftarkan dekat Jabatan Agama Islam Selangor bahawa tanah itu asalnya milik pemaju tapi sudah diwakafkan. Dan bangunan itu yang dibina itu adalah wakaf orang ramai. Maka walaupun surau itu tak ada solat Jumaat tetapi memang sudah diwakafkan untuk solat 5 waktu, maka hukumnya sah untuk kita beriktikaf. Bagi saya, ya, sah untuk beriktikaf dan sah untuk solat tahiyatul masjid. Dan kita duduk di situ, kita disunatkan solat iktikaf dan solat tahiyatul masjid dan kita niat iktikaf, dapat pahala. Jadi ini yang kita nampak. Jadi orang kata, Ustaz, surau Jumaat tak boleh kita nak iktikaf sebab apa? Surau tidak boleh sebab apa? Dia tak ada solat Jumaat. Ya, tapi kalau kita lihat pada definisi Imam Syafi'i, masjid yang tak ada solat Jumaat pun boleh untuk beriktikaf. Kalau dalam istilah tu masjid ghairu jami'in, masjid yang tidak ada Allahumma salli ala Muhammad, solat Jumaat, diterjemahkan pada zaman kita adalah surau. Ya, dan ada juga surau yang ada solat Jumaat. Jadi bagi saya surau yang diwakafkan, tanahnya, bangunannya untuk diwakafkan orang ramai untuk dikerjakan solat fardu 5 waktu, tempat itu sudah memadai untuk kita beriktikaf. Nanti Ramadan datang, kalau PKP dah habis, boleh nak beriktikaf 10 malam terakhir di surau tempat-tempat kita, asalkan surau itu sudah digazetkan oleh JAIS tanah wakaf dan bukan wakaf. Tapi kalau tidak digazetkan, masih lagi milik peribadi, tidak sah untuk digunakan sebagai tempat wakaf. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang ditetapkan, ya. Dan disebutkan dalam nombor 6 itu tuan-tuan, dia kata masjid jamek lebih utama. Masjid jamek lebih utama apa? Masjid jamek adalah masjid yang didirikan salat Jumaat, itu lebih iktikaf, lebih afdal kita melakukan iktikaf di masjid jamek berbanding dengan masjid yang tidak ada salat Jumaat. Ya. Pasal apa? Sebab disebabkan di situ tuan-tuan, apa kata para ulama? Ya. Para ulama dia kata
Ya. Sebab ulama kata kalau kita beriktikaf dekat masjid yang tidak ada solat Jumaat, maka bila tiba waktu solat Jumaat kita terpaksa keluar. Terpaksa keluar, kita terpaksa putuskan iktikaf tu. Kan rugi sikit pahala untuk pergi solat Jumaat. Tetapi kalau kita beriktikaf di dalam masjid yang ada masjid jami', ya, tak perlu keluar. Pahala berterusan. Nah, itu yang dimaksudkan masjid jami' lebih utama. Tapi kalau kita rasa nak pergi masjid jami' yang ada solat Jumaat jauh lah, baik saya pergi iktikaf dekat surau dekat saya ni, lagipun dekat surau saya pun ada qiyamul lail, bolehlah tidur kat situ juga. Tidak menjadi masalah. Itu dari segi sudut keutamaan sahaja, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka pada muka surat seterusnya. Baik, kita baca matannya dahulu. Baik, wa ayyan al-i'tikafa wa tajibu niyatul fardhiyah in nadharahu wa yujaddidu niyyata bil khuruj in lam yanwi ar-ruju' wa in qaddarahu bi muddatin fayujaddiduha in kharaja li ghairi qada'il hajah wa in kana mutatabi'an jaddadaha in kharaja lima yaqta'u at-tatabbu'a wa in 'ayyana fi nadrihi masjidan falahu an ya'takifa fi ghairihi illa al-masajid ats-thalatha wa yahramu bighairi idzni zawji wasayyidi. Ya, baik terjemahannya, ya, terjemahan yang kita tengok dalam syarat yang ketujuh. Ini yang ketujuh, tadi kita dah buka tadi, yang di atas ni tadi kita dah baca sampai 6 syarat. Sedangkan dia ada 7 syarat. Manakala syarat yang ketujuh ini disebutkan pada muka surat seterusnya, iaitu muka surat 50, yang mana dia kata berniat untuk beriktikaf. Itu syarat yang terakhir, mestilah niat untuk beriktikaf. Ya. Baik, bila niat iktikaf dia kata inda muqaranatil lubthi. Ya, bukan tak boleh maksudnya berniat sebelum masuk masjid, tidak. Dia kata daripada pagar masjid kita dah niat saja aku niat iktikaf, tidak boleh, tidak sah di sisi mazhab Syafi'i. Yang mana hukumnya sama seperti kita nak solat. Solat kan mana kita takbiratul ihram, niat bila? Niat dalam hati, Allahu Akbar dalam hati, saja aku menunaikan solat fardu zuhur. Cukup. Ya. Niat usalli fardu zuhur itu tak wajib, niat dalam hati. Maksudnya apabila kita masuk ke dalam masjid dan kita nak duduk menetap betul, terus niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, saja aku iktikaf, saja aku beriktikaf di masjid ini, sudah memadai, ya, iaitu anda muqaranatil lubthi, ya, kama fi salah, sama seperti salat dan lain-lain lagi seperti wuduk dan seumpamanya, ya. Dia kata wa tajibun niyatul fardhiyati in nadharahu, dan wajib berniat fardu jika ia menazarkannya. Ya, kalau dia iktikaf biasa-biasa, ini kalau isunya, kalau seseorang itu bernazar, insya-Allah aku bernazar akan beriktikaf 3 hari pada 10 malam terakhir di masjid, maka asalnya hukum beriktikaf itu adalah sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Tetapi apabila dinazarkan menjadi wajib, bila dah jadi wajib, maka ulama-ulama mazhab Syafi'i dia kata hendaklah berniat fardu. Macam mana? Katakanlah dia pergi dekat masjid Nurul Hidayah, katakanlah dekat Kampung Bandan, ya, dan dia nak menunaikan nazar iktikaf, maka ketika dia masuk dalam masjid duduk menetap, tak cukup dia sekadar berniat sahaja aku beriktikaf, tidak sah. Ya. Sama juga macam kita solat zuhur, nak solat zuhur wajib kita sebut sahaja aku solat fardu zuhur. Tak boleh sekadar kalau kita nak sebut sahaja aku solat zuhur, tidak cukup. Pasal apa kena sebut fardu? Untuk membezakan antara sunat dan wajib. Macam contoh, ya, kalau kita bayangkan kata sekadar Allahu Akbar, kita kata sahaja aku solat zuhur. Zuhur apa? Sunat zuhur ke fardu zuhur? Nampak tu. Jadi sebab itu kena sebut fardu zuhur. Sebab itu kena sebut ba'diyah zuhur. Sebab itu kena sebut qabliyah zuhur ataupun sunat zuhur. Membezakan antara wajib dengan sunat. Sama juga yang iktikaf. Kalau dia buat iktikaf untuk membayar nazar seperti mana janjinya pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mesti sebut fardu. Saja aku beriktikaf secara fardu. Saja aku melakukan fardu iktikaf di masjid ini. Ini maksudnya kalau dia bernazar. Kalau tidak bernazar, cukup saja aku beriktikaf di masjid ini, sudah memadai, tidak menjadi masalah, ya. Baik,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kata Imam Ibn Hajar, wa innama lam yushtaratu ma'aniyatil fardiyati ta'yuni sababi wujubih. Ya. Cukup kalau dia bernazar, cukup dia kata saja aku iktikaf, saja aku melakukan fardu iktikaf. Ya, tak sebut nazar pun tak apa. Tak disyaratkan. Cukup fardu sudah memadai, ya. Baik, apa kata lagi? Wa yujaddidu an-niyyata bil khuruji illam yanwi ar-ruju'. Dia kata hendaklah dia memperbaharui niat, ya, dengan sebab keluar dari masjid jika ia tidak niat untuk kembali lagi. Ya, maksudnya kalau dia keluar masjid, katakanlah nak balik rumah, dia tak ada niat nak patah balik. Maksudnya nak keluar selama-lamanya. So, bila dia dah balik rumah, nak lepak rehat. Alamak, rugi pula duduk rumah. Dia pun nak patah balik. Daripada aku duduk rumah tengok TV, biar aku iktikaf dekat masjid. Dia pun patah balik. So, bila dia patah balik, maka bila dia masuk, wajib dia berniat balik. Mestilah dia berniat balik ataupun memperbaharui niat iktikaf supaya apa, dapat pahala iktikaf. Ya, ataupun kalau dia bernazar, wajib dia untuk berniat iktikaf itu supaya apa, terhasil nazarnya itu dibayar dengan amalan itu sendiri. Ya, tapi kalau dia katakanlah dia keluar, ya, kalau dia kata dia nak keluar, katakanlah dekat masjid sini, saya nak keluar pergi mana, nak ambil makanan je kat rumah, nak ambil makanan kat rumah, kemudian nak patah balik, nak masuk, nak iktikaf semula di dalam masjid. Adakah perlu diperbaharui niat? Tidak perlu memperbaharui niat. Maksudnya iktikafnya tidak terputus. Pasal apa? Sebab dia keluar dengan tujuan sebentar sahaja. Bukan untuk selama-lamanya. Pasal apa? Dia keluar cuma ada hajat, dia nak ambil makanan, kemudian nak patah balik ke masjid. So, jadi bila dia keluar tu, dengan niat untuk patah balik, walaupun dalam perjalanan dia balik rumah tu, dan dia ambil makanan kat rumah, masuk rumah kejap, siap minum, semua masuk ke tandas, ya, sepanjang tu pahala iktikaf tetap berjalan. Subhanallah. Ya, tapi dengan syarat dia mestilah disebutkan dengan niat untuk patah balik. Tapi ada syarat-syaratnya jugalah, tak boleh jauh sangat, tak boleh lama sangat, mestilah berkaitan dengan hajat. Tak boleh kalau kita kata dia masuk nak beli makanan tapi balik rumah tengok TV, dah batal lah, terputus. Bila masuk kena niat semula balik. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita tengok syarah apa kata para ulama dekat sini. Okey. Poin yang seterusnya. Ya. Poin yang seterusnya, wa in qaddarahu bimuddatin fayujaddiduha in kharaja li ghairi qadha'il hajah. Ya, baik, dia kata di sini apa, jika dia menetapkan iktikaf untuk sesuatu tempoh, maka hendaklah dia memperbarui niat jika ia keluar bukan untuk menyelesaikan hajat. Nampak ni, ya. Jadi kalau kita lihat pada matan ini, dia ada dua jenis. Dua jenis macam mana? Kalaulah seseorang itu dia keluar nak mencapai hajat. Contoh nak beli makanan. Kalau tak makan macam mana nak ibadat? Perut lapar, nak keluar nak beli air, nak minum. Dekat dalam masjid tak ada air. Ya. Ataupun keluar saja-saja. Keluar saja-saja apa? Nak pergi isap rokok. Batal lah. Kena niat balik. Ya tak? Ataupun keluar saja je nak pergi tengok TV ke apa ke. Ya. Maksudnya ada dua jenis. Keluar berhajat dan keluar tidak berhajat. Contohlah, dalam erti katakanlah dia telah menetapkan tempoh. Jika ia menetapkan tempoh untuk suatu tempoh ataupun tak tetapkan tempoh. Ya, dia sama ada dia tetapkan tempoh atau tidak tetapkan tempoh. Dua juga, ya. Kalau dia tetapkan tempoh atau tidak, maka hendaklah dia memperbaharui niat. Ya. Maksudnya kalau dia keluar tanpa ada hajat yang penting ataupun tanpa hajat dia nak patah balik,
Ya, maka dia kena niat memperbaharui balik. Baik, kita akan sambung selepas kita beri laluan kepada azan insya-Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati Baik, tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung sedikit sampai muka surat ini. Insya-Allah kita akan sambung. Baik, jikalau dia menetapkan iktikaf, contohnya 10 hari ataupun tidak menetapkan, maka kalau dia keluar tanpa hajat, dia keluar tanpa berniat untuk kembali lagi, keluar tanpa hajat yang sepatutnya seperti buang air, nak ambil makanan dan seumpamanya. So, bila dia patah balik, mestilah dia memperbarui niat. Ya. Pasal apa? Sebab dia keluar bukan ikut hajat. Tapi kalau keluar disebabkan hajat, keluar kejap pergi ambil makanan tadi kan, dia tak terputus, pahala tak berjalan. Tapi kalau keluar tanpa apa, balik nak tengok apa? Balik nak tengok cerita Upin dan Ipin kejap lah. Lepas setengah jam baru balik ke dalam masjid. Maka dia wajib memperbarui niatnya itu. Ya. Baik, itu yang dimaksudkan. Baik, dia kata wa in kana mutatabi'an jaddadaha in kharaja lima yaqta'u at-tatabbu'a. Ya. Baik, dia kata di sini sekiranya iktikafnya itu berturut-turut, hendaklah dia memperbarui niat apabila dia keluar kerana sesuatu urusan yang memutuskan tempoh berturut-turut. Ya. Contohnya apa? Sekiranya kalau dia beriktikaf berturut-turut berhari-hari tatabbu'an, ya. Maksudnya tidak
disebabkan hajat. Maka kalaulah iktikaf berturut-turut, hendaklah dia memperbarui niat itu apabila keluar kerana suatu urusan yang memutuskan tempoh berturut-turut itu. Maksudnya, dia keluar tanpa hajat. Macam keluar balik nak tengok TV, balik nak jumpa kawan, balik nak ziarah orang sakit kan. Maksudnya tanpa keperluan lah. Nak ziarah orang sakit tu ialah bukan benda yang wajib. Bukan satu benda yang darurat. Ataupun dia nak pergi isi minyak ke. Isi minyak bila-bila boleh, lepas iktikaf boleh. Ya? Tapi bila dia keluar tu sudah terputus. Iktikafnya, pahala terputus. So bila dia sambung balik, masuk, maka dia hendak niat yang baru. Kalau dia tak niat, tak dapat pahala. Duduklah lama macam mana sekalipun. Ya. Baik. Apa dia kata lagi sini tu kan? Wa in ayyana fi nadhrihi masjidan falahu ay ya'takifa fi ghairihi illa al-masajida ats-tsalatsah. Maksudnya apa? Sekiranya seseorang bernazar dengan menentukan sebuah masjid. Katakanlah saya ni Syed Syahrizan, contoh saya bernazar nak beriktikaf di masjid KLCC. Nak beriktikaf di KLCC pada Ramadan yang ketiga. Ya. Jadi adakah dia wajib beriktikaf kat masjid situ? Tak wajib. Tak wajib dia nak pergi kat masjid tu. Maka harus baginya beriktikaf di masjid lain. Ya. Katakanlah saya dah niat tadi, okey, saya bernazar, ya Allah, saya nak beriktikaf dekat Masjid KLCC. Adakah saya mesti, jadi nazar saya adalah wajib. Nazar saya yang asalnya sunat itu menjadi wajib. Tapi adakah saya mesti pergi dekat Masjid KLCC untuk melaksanakan ibadah iktikaf itu? Ataupun boleh pergi ke masjid lain? Maka menurut mazhab Syafi'i, maka harus baginya beriktikaf di masjid yang lain. Tak semestinya iktikaf. Yang wajib adalah iktikaf. Pilih tempat itu tidak wajib. Ini kaedahnya ya. Ini kaedahnya. Katakanlah saya beriktikaf, nak beriktikaf dekat masjid Al-Malik Hassan Al-Thani. Ya, aku nak beriktikaf dekat masjid King Hassan the Second. Dekat Morocco sana tu. Jauh. Ataupun saya beriktikaf, saya bernazar nak beriktikaf dekat Masjid Biru kat Turki. Tiket saja dah berapa ribu dah. Hotel lagi apa. Ya, adakah wajib dia beriktikaf dekat Masjid Malik Hassan ataupun dia pergi beriktikaf dekat Masjid Turki itu? Turki tak wajib, tapi iktikaf kekal wajib. Ya. Baik, kecuali masjid yang tiga. Kecuali dia kata aku berniat iktikaf untuk melaksanakan ibadah iktikaf dekat Masjid Nabawi. Ya. Maka wajib dia menghabiskan duit, cari duit, dia pergi dekat Masjid Nabawi untuk beriktikaf. Sama ada mutlak ataupun hari. Katakanlah aku akan beriktikaf selama 3 jam dekat Masjid Nabawi. Aku bernazar. Maka dia kena cari duit, kena pergi musafir, pergi dekat Masjid Nabawi, beriktikaf selama 3 jam. Sebab apa? Sebab apa ada dalam hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW mengatakan la tashuddar rihal illa ila thalathatil masajid. Nabi kata janganlah kamu bersusah payah untuk pergi bermusafir kecuali 3 masjid ini. Nabi kata masjid iaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Maksudnya kalau kita bernazar salah satu daripada 3 masjid ini, kita kena bersusah payah pergi juga. Macam mana pergi juga, cari duit. Tapi kalau selain daripada 3 masjid, tak wajib untuk tunaikan nazar kat masjid itu. Tapi nazar tetap kekal, tak boleh maksudnya walaupun masjid tu tak wajib, tapi iktikaf tu kekal. Carilah mana-mana masjid ataupun surau yang diwakafkan untuk solat 5 waktu. Ya. Baik, jelas. Dan yang terakhir kata wa yahrumu bighairi idzni zauji wasayyidi, ya, dan haram beriktikaf jika tanpa izin suami dan tuannya, ya. Maksudnya apa? Kalau isteri nak pergi iktikaf 10 malam terakhir, wajib minta izin suami. Ya, kata tak payahlah malam ni tidur dengan abang jelah, tidur kat rumah je. Tak apa bang, abang tak bagi, saya tetap pergi je iktikaf. Dia pergi situ berdosa. Sia-sia. Tak dapat pahala.
ibadahnya pun tidak mendapat pahala, tidak mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi kalau suami dalam hal ni 10 malam terakhir tak payahlah kalau kita nak ajak isteri berkelamin ke, ya puasalah malam tu seperti mana Nabi SAW. Kita pun sama sekali lah beriktikaf ikut isteri kita. Isteri kita bila bersemangat untuk mengerjakan ibadah, maka terbaiknya juga hendaklah kita melaksanakan ibadah itu supaya apa? Supaya kita mendapat ganjaran yang sama, kita pun mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah setakat ini saja. Dah ada soalan ke? Wah, ni tak ada. Hari ni rekod yang dahsyat sekali, memang tak ada soalan hari ni. Ya, pasal bab iktikaf. Kalau bab puasa memang banyak betul soalan. Kalau bab iktikaf memang tak ada soalan. Mungkin orang kita tak suka iktikaf pun, ataupun tak ada idea. Ya. Dia dalam mengajar bab fiqah ni ada beberapa bab tu yang memang banyak soalan. Kalau bab wudu, kalau bab solat, bab puasa memang banyak soalan. Tapi kalau mengajar bab muamalat ataupun yang orang kita tak minat, memang tak banyak soalan lah. Ya. Baik, kalau tak ada soalan, kita tutup majlis ini dan esok insya-Allah kita sambung lagi. Tak pasti esok ada jadual tak saya dekat masjid lain. Kita tengok macam mana, ya. Kalau besok ada jadual di masjid lain, dengarlah kuliah tu, ataupun kita sambung nanti pada 18 hari bulan insya-Allah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan daripada Faridah Saleh. Isteri wajib mohon izin jika nak iktikaf di masjid. Yes, ya. Begitu juga dengan puasa sunat, mesti minta izin. Ya, tak boleh kalau pergi tanpa minta izin suami itu sendiri. Mesti minta izin untuk mendapatkan keizinan daripada suami, barulah sah iktikaf dia. Barulah dapat pahala. Kalau tidak, sia-sia hukumnya. Ya. Baik, insya-Allah pada besoknya kita akan masuk perkara yang membatalkan iktikaf. Ya. Baik, setakat itu saja yang dapat. Qayyum Hairi. Ustaz pakai application apa live boleh buat macam tu? Namanya OBS Studio. OBS Studio. O Orlando, B Belanda, S Selangor. OBS Studio, boleh download secara free. Dia ada OBS untuk Windows dan ada OBS untuk Mac. Bolehlah pilih yang mana-mana, download. Dan macam cara nak pakai dia, boleh tanya dekat Syekh YouTube. Ya, saya pun belajar juga dekat dekat YouTube jugalah cara yang pakai. Ya. Iktikaf sama zakat fitrah, tengok keadaan. Ya, kalau sempat insya-Allah kita akan buat. Ya, wallahu alam. Baik, setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan, kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajata min hawaij dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.